warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nur Halimah binti Zahari, memegang kad matrik bernombor D201820868080 daripada kumpulan C Falsafah Ilmu, pensyarahnya Dr. Ramli. Okey, baiklah, tajuk yang saya pilih adalah tajuk ketiga, iaitu perbandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Okey, baiklah. Kita perlu mengetahui dulu apa itu epistemologi. Okey, pertama sekali, epistemologi ini merupakan suatu ilmu yang memerlukan wacana dalam mencapai tahap kebenaran sesuatu ilmu yang kita kaji. Okey, selain itu, dalam erti yang lain, epistemologi ini merupakan falsafah ilmu yang membicarakan mengenai hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses sesuatu ilmu itu. Jadi dalam hal ini kita perlu mengkaji satu persatu mengenai epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Sebenarnya modernisme ini telah lama bertapak dan berakar umbi sejak dari zaman Yunani, kemudian telah berkembang ke zaman Rom dan kini telah menyelusuri ke era moden. Okey, berdasarkan kajian saya, menurut Syahrul Amri pada tahun 1995 di dalam artikelnya yang bertajuk Modernity dan Hubungannya dengan Idea Kemajuan telah menjelaskan bahawa modernisme dan modernity merupakan dua konsep utama dalam menjadi teras kepada pembangunan modernisasi. Okey, di dalamnya juga telah menjelaskan bahawa terdapat 4 ciri-ciri modernisme yang perlu kita tahu. Iaitu yang pertama, mengutamakan sains dan kemajuan ekonomi, yang kedua sekular, yang ketiga liberal dan yang keempat rasional. Okey, jika disebut mengenai kemajuan ekonomi, berdasarkan Toffler pada tahun 1980 telah menjelaskan kemajuan ekonomi modernisme terdapat 3 peringkat, iaitu gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga. Okey, gelombang pertama merupakan mengungkapkan kemajuan ekonomi dan amalan pertanian, di mana gelombang kedua pula memperhebatkan lagi ekonomi perindustrian, dan gelombang ketiga merupakan zaman kemajuan ekonomi dan kepesatan pada masa kini. Okey, jadi berdasarkan kajian seterusnya telah menjelaskan bahawa modernisme ini merupakan satu pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan pemikiran tradisionalisme kepada pemikiran modernisme mengikut semasa. Seterusnya merupakan pasca modernisme. Okey, berdasarkan kajian saya mengenai pasca modernisme yang merupakan satu pemikiran baru ataupun pemikiran moden daripada pemikir-pemikir baharu sejak abad ke-18, serta ketika itu berlakunya kemajuan teknologi di barat. Okey, maka dengan itu muncullah pelbagai jenis pemikiran baru, antaranya hedonism, humanism, pragmatism, feminism dan sebagainya. Okey, apa yang saya faham mengenai feminism merupakan satu kepercayaan yang ingin samakan antara lelaki dan perempuan dari sudut sosial, ekonomi dan politik. Manakala hedonism pula dia berpegang kepada dua perkara, iaitu keseronokan dan kenikmatan sebagai tujuan untuk mereka hidup. Okey, kemudian berdasarkan kajian seterusnya yang saya dapati mengenai pasca modernisme ini amatlah bercanggah secara menyeluruh dengan agama Islam yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah, di mana umum sudah mengetahui bahawa ahli sunnah wal jamaah ini berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh yang demikian, pasca modernisme ini sangat-sangat tidak ingin mengikuti apa yang ditetapkan dalam Islam ahli sunnah wal jamaah. Saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit penghujahan mengenai modernisme dan pasca modernisme dalam konteks Malaysia.
Jadi sebelum zaman kemerdekaan, modernisme ini telah pun dikenal pasti ataupun bertapak dengan cara penerbitan majalah berkala iaitu Al-Amim yang diusahakan oleh 5 orang ahli intelektual ulama pada ketika itu yang bertapak di Singapura. Jadi kemudian selepas zaman kemerdekaan pula, modernisme ini pula dikenal pasti dengan cara kebangkitan Muslim ketika itu dengan menubuhkan 3 badan dakwah iaitu ABIM, Darul Arkam dan Jamaah Tabligh. Okey, namun begitu 3 badan ini tidak mendapat sokongan yang menyeluruh oleh masyarakat terutamanya Melayu kerana mereka pada ketika itu terlalu berpegang dengan politik iaitu PAS, UMNO dan sebagainya. Berdasarkan kajian yang seterusnya, Malaysia tidak menolak secara menyeluruh kemodenan barat, malah Malaysia menjadikan contoh dan menginspirasikan kemodenan barat seperti dari sudut ekonomi, sains, teknologi dan sebagainya. Namun begitu, Malaysia amat menekankan dan masih berpandukan ajaran agama masing-masing ataupun pegangan agama masing-masing. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, agama Islam merupakan agama rasmi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, dan juga kita boleh ketahui berdasarkan rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Jadi masyarakat di Malaysia masih berpegang kepada kepercayaan kepada Tuhan dan pegangan agama masing-masing walaupun kita telah mengambil contoh-contoh ataupun kemodenan daripada barat. Seterusnya berkenaan dengan pasca modernisme yang berlaku di Malaysia. Ianya berlaku apabila ada pihak yang menganjurkan seksualiti merdeka 2011 iaitu dia memperjuangkan hak kebebasan kesongsangan seperti lesbian, gay dan sebagainya. Jadi dari situ kita dapat lihat perkara ini amatlah tidak selari dengan iklim kehidupan di Malaysia. Maka kita juga dapat lihat bahawa perspektif kehidupan di barat dan di Malaysia ataupun Islam tu khususnya amatlah tidak sesuai dan tidak boleh diamalkan di Malaysia. Okey, seterusnya jika kita lihat melalui media massa, jika kita peka dengan keadaan media massa itu sebenarnya dikuasai oleh barat. Jadi kebanyakannya golongan barat ini amatlah tidak bersetuju dengan Islam itu sendiri kerana pada mereka Islam itu merupakan penghancur ataupun Islam itu merupakan perosak masa depan seperti komunisme. Jadi mereka menggunakan pelbagai cara untuk menjatuhkan Islam terutamanya sekali walaupun ada agama-agama yang lain. Sebagai contoh, mereka menggunakan cara Islamofobia. Jadi mereka mengeksploitasikan media untuk menyebarkan bahawa Islam ini tidak baik, menyalahertikan apa itu maksud jihad, sedangkan jihad itu maknanya baik, tapi mereka mengeksploitasikan dengan mengatakan jihad itu adalah seperti keganasan. Dan paling ketara sekali jika kita lihat mengenai wanita Islam, kebanyakannya di seluruh dunia dipandang enteng oleh masyarakat di dunia kerana media massa barat telah menguasai dan mengeksploitasi Islam itu. Kemudian kita boleh lihat kalau mengenai Islamofobia pula, mereka memberitahu bahawa Islam itu disalahertikan sebagai Islamofobia, diungkapkan sebagai 3 perkara seperti Islamofobia ini seperti fundamentalist, teroris dan ekstremis. Perkara ini amatlah tidak benar dengan apa itu Islam sendiri. Berdasarkan penghujahan saya mengenai perbandingan antara modernisme dan pasca modernisme ini, dapatlah saya menghuraikan serba sedikit mengenai refleksi diri. Okey, jadi pada pendapat saya modernisme ini amatlah bersesuaian diaplikasikan di seluruh negara, terutama sekali di Malaysia kerana
kemodenan yang dilakukan oleh Barat itu amatlah menjamin ataupun memberikan impak yang positif ke arah kemajuan sesebuah institusi negara, terutamanya dari sudut perindustrian, teknologi, ekonomi, sains dan sebagainya. Okey, kemudian mengenai pasca modernisme pula, pada saya ianya tidak bersesuaian diaplikasikan di seluruh negara, khususnya negara yang mempunyai pegangan agama. Okey, seperti di Malaysia. Malaysia mempunyai pegangan agama masing-masing dan agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Jadi perkara ini amatlah bercanggah dengan prinsip ataupun teori pasca modernisme. Seterusnya dari segi perspektif pula, kita sudah mengetahui bahawa perspektif Barat dan Islam itu amatlah berbeza. Walaupun Barat itu telah mencipta sesuatu kemodenan dan segala perkara yang dapat memajukan ekonomi, namun perspektif mereka dengan kita sebagai Islam amatlah berbeza dari sudut pemikiran itu, di mana mereka menganggap sesuatu kemajuan itu adalah berdasarkan kemajuan teknologi, manakala bagi kita Islam sendiri kemajuan seseorang individu itu ataupun berjayanya seseorang individu itu berdasarkan pemikiran kita ataupun perubahan diri kita, di mana kita berubah dari jahat menjadi baik, dari melakukan perkara mungkar bertukar melakukan perkara yang makruf. Manakala dari sudut Barat pula, mereka menganggap dengan kemajuan itulah mereka berubah menjadi lagi baik.